Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu ingin saya perkenalkan diri saya Dr. Muhammad Siatul Saadiyah daripada Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Pendidikan Teknik, moderator sesi hari ini. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama dalam sesi pertama CPD. Siri ini yang diadakan secara atas talian dan diusahakan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dengan kerjasama jabatan-jabatan akademik lain di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Okay, terima kasih kepada Tuan Pengarah IPG KPT, Cik Romaino bin Rabu yang memutuskan idea pelaksanaan siri ini. Terima kasih kepada semua peserta daripada IPG Campus dan juga guru-guru daripada Jabatan Ilmu Jabatan Pendidikan yang dapat turut serta dalam sesi ini. Ucapan terima kasih juga kepada unit LTP iaitu unit latihan dalam perkhidmatan Kampus Pendidikan Teknik yang sentiasa berusaha dengan jayanya bagi merealisasikan sesi ini dapat berjalan dengan lancar dan insyaAllah kenyataan anda semua pada hari ini akan direkodkan di SPL KPM. Untuk pengetahuan hadirin, sesi ini diadakan di bawah tema Bicara Pendidikan 4.0 at IPG KPT, di mana pada hari ini perkembangan revolusi industri 4.0 telah memberi kesannya kepada sektor pendidikan dan ia memerlukan guru mengadaptasi aktiviti PPT secara lebih interaktif dengan teknologi tanpa mengenepikan aspek keterampilan murid. Pembelajaran yang interaktif mampu meningkatkan fokus minat dan motivasi murid dan seterusnya meningkatkan Jadi berdasarkan dapatan kajian lepas yang menunjukkannya 85.67% guru masih memerlukan latihan dalam menangani fokus dan minat murid dalam PDP. Justru bicara pendidikan 4.0 ini yang melibatkan perkongsian kepakaran bersepadu secara kontinu yang melibatkan meretas berbagai bidang subjek oleh pensyarah-pensyarah akademik di IPG Kampus Pendidikan Teknik dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kesediaan dan motivasi guru seiring dengan era pendidikan terkini. Seperti dijelaskan tadi, sesi PPD ini dijalankan merentas kerjasama pelbagai jabatan akademik lain. Oleh itu, siri pada kali ini akan melibatkan sebanyak 8 sesi ceramah bidang yang berbeza. Okey, namun pada hari ini kita akan bermula dengan sesi pertama yang akan dikongsikan oleh Tuan Haji Muhammad Amin bin Said daripada Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Pendidikan Teknik yang merupakan salah seorang pensyarah yang akan berkongsi mengenai tajuk beliau NLP dalam Pendidikan 4.0 meningkatkan fokus dan minat murid. Sebelum saya serahkan kepada penyampai kita, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang Tuan Haji Muhammad Amin Said. Beliau merupakan seorang ahli akademik yang berpengalaman luas dalam dunia pendidikan dan latihan. Mempunyai pengalaman dalam bidang dasar pendidikan, pembinaan kurikulum, pentadbiran dan pentaksiran pendidikan. Beliau aktif dalam bidang latihan dan pembangunan model insan dan antara program yang menjadi pilihan peserta untuk beliau kongsikan sampaikan adalah program pengukuhan pasukan, NLP untuk jualan, seni pengurusan tekanan dan program bimbingan bagi petugas hadapan industri pencitraan. Latar belakang pendidikan beliau pula, Haji Muhammad Amin mempunyai ijazah secara muda daripada UTM dalam bidang kejuruteraan mekanikal, mempunyai ijazah sarjana pendidikan daripada UKM dan turut mempunyai sijil DKM SKM serta sijil teknologi MBOT. Beliau juga telah mendapat pentolehan NLP Coach NCA iaitu National Coach Association Indonesia, pentolehan NLP-NS Neurosemantic ISNS USA, pentolehan jurulatih utama NLP untuk pelajar Akademi NLP Malaysia. Dan justru itu ya, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Amin bin Said. Dipersilakan Tuan Haji Muhammad Amin. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Perhati. Dalam program kita, tuan-tuan, tuan-tuan berada bersama dengan saya dalam program Bicara Pendidikan 4.0. Okey, ucapan terima kasih saya juga kepada pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik iaitu Cik Romaino di atas sokongan
dan juga cadangan terhadap program yang baik ini, insyaAllah. Okey, tuan-tuan puan yang dikasih sekian, tajuk atau topik yang diberi kepada saya NLP dalam pendidikan 4.0, iaitu teknologi NLP dalam meningkatkan fokus dan minat murid. Okey, tuan-tuan puan yang dikasih sekian, melalui aplikasi Google Meet pada pagi ini, tuan-tuan, sejujurnya saya tak nampak muka tuan-tuan. Jadi saya seolah bercakap dengan puan moderator seorang saja ni. Tetapi jika tuan perempuan yang perempuan bersedia bersama dengan saya, sila tekan 1 dalam ruangan komen supaya saya dapat tahu siapa yang sedang online sekarang, dan juga mudah-mudahan pihak Urusti dapat membuat pengesahan kehadiran tuan-tuan dalam SPL KPM nanti. Okey tuan-tuan, saya bagi masa tuan-tuan tekan 1. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih Dato' Ma, orang yang pertama tekan 1 di pagi ini. Okey, tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat hadir bersama dengan saya pada pagi ini. Okey tuan-tuan, permulaan daripada saya sebagai ice breaking program kita pada pagi ini. Okey tuan-tuan, letak tangan dari sini cakap tahniah kepada diri sendiri yang dapat hadir pada pagi ini, iaitu dalam program Majlis Ilmu tuan-tuan. Bersama dengan saya satu program Majlis Ilmu, dan dengan harapan dengan program pada pagi ini kita dapat sesuatu, mungkin dapat refresh ilmu kita yang baru bagi mereka yang sudah mahir dalam bidang NLP ini, ataupun bagi mereka yang tak pernah dengar apa itu NLP, dia merupakan satu penambahan ilmu yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey, cakap pada sini sambil tersenyum tuan-tuan. Terima kasih hadir pada pagi ini, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan pagi ini dengan soalan ini. Apa khabar tuan-tuan pada pagi ini? Apa khabar tuan-tuan pada pagi ini? Okey, saya nak tengok apa jawapan tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan bersama dengan saya. Okey, terima kasih. Ada jumpa, alhamdulillah baik. Okey tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bersama saya pagi ini. Mula macam ni. Bila saya kata apa khabar anda pada pagi ini, saya kata apa khabar anda pada pagi ini, tuan-tuan buat macam ni. Baik. Hebat. Sukses. Oh ya. Okay, tuan-tuan. Baik. Hebat. Sukses. Oh ya. Okey tuan-tuan, terima kasih kepada yang ikut. Okey, kita nak mood yang baik pada pagi ini tuan-tuan. Kita nak mulakan kelas kita pagi ini dengan sesuatu yang menceriakan. Okey tuan-tuan. Okey. Pengajian tinggi bermula sekitar tahun 2015. Okey tuan-tuan, ini adalah program pertama yang saya ikut di bawah NLP tuan-tuan, iaitu daripada program NLP for Student, di mana pada ketika itu digerakkan oleh Akademi NLP Malaysia, yang program ini dapat sokongan yang baik daripada Menteri Pelajaran ketika itu, Dr. Idris Yusof. Okey tuan-tuan, daripada program inilah kemudiannya telah menjadi luas, khususnya di Kementerian Pengajian Tinggi, di mana selepas itu ada program NLP Coach pada semua Naib Chancellor, timbalan Naib Chancellor, khususnya kepada pensyarah-pensyarah leader di Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi program yang saya ikut ni adalah permulaan pada ketika itu di Kementerian Pelajaran Malaysia ada 3 orang saja tuan-tuan wakil. Okey, kalau tuan-tuan tengok gambar ini, ada gambar saya. Kemudian bersama Cikgu Jazmi. Okey, Cikgu Jazmi adalah di antara pelajaran ini. Okey. Kemudian melalui program ini juga tuan-tuan, saya dapat pergi ke pelbagai negara, khususnya dalam membentang dan juga menghadiri NLP Conference. Okey. Okey, objektif program kita pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Objektif kita yang pertama, diharapkan tuan-tuan dapat bersama dengan saya untuk menjelaskan definisi NLP. Kemudian saya pecahkan ceramah saya pagi ini ke beberapa sesi supaya tuan-tuan dapat lebih fokus. Okey. Yang pertama, dapat mewujudkan keadaan puncak diri. Yang kedua,
dapat mencipta matlamat yang jelas. Untuk sesi ketiga, untuk mengenal pasti sistem representasi diri, dan yang terakhir kalau kita sempat, untuk dapat menyatakan sistem kepercayaan diri yang betul. Jadi khususnya objektif ini untuk diri kita juga, atau juga kalau universiti, pelajar universiti, kalau mungkin dalam bidang perubatan ialah pesakit, mungkin kalau dalam bidang sales, klien, okey. Okey, soalan. Soalan cepu mas paling penting pada pagi ini tuan, apakah dia NLP? Okey. Jadi tuan-tuan mudah saja nak faham NLP. NLP berkaitan dengan neuro. Dia adalah satu akronim. Okey. Neuro berkaitan dengan sistem saraf otak. Linguistik ialah bahasa. Programming ialah atur cara. Okey tuan-tuan, boleh? Neuro ialah sistem otak, linguistik ialah bahasa, dan programming ialah atur cara. Okey tuan-tuan. Portal KKM, Portal Kementerian Kesihatan Malaysia, dia menyatakan bahawa NLP ialah otak manusia saraf yang dapat diprogramkan dengan bahasa outcome dan tindakan untuk mencapai hasil yang tertentu untuk menjadi orang yang berjaya. Okey tuan-tuan. Saya nak saya lebih mendalam lagi. Kata neuro ialah sel otak diambil perkataan neuron, iaitu ia berkaitan dengan sistem saraf. Sebab otak kita berhubung dengan badan kita melalui sistem saraf. Linguistik itu bahasa, iaitu bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi, dan bahasa yang digunakan untuk kita berinteraksi dengan diri sendiri juga. Sama ada secara verbal atau non-verbal. Juga melalui bahasa badan, tuan-tuan. Dan programming ni, dia tidak ada kaitan dengan sistem komputer, tuan-tuan. Dia tak ada kaitan langsung dengan sistem komputer. Tapi programming yang dimaksudkan adalah program yang dijalankan dalam tubuh badan kita. Contohnya, kita kata tabiat kita, emosi kita, cara kita berfikir, kebiasaan kita, dan semua tentang ini dipanggil programming. Jadi program badan kita ni siapa yang kawal, tuan-tuan? Dah tentulah dengan baik kita dapat bukan saja kawal pemikiran kita, emosi kita, juga dalam masa yang sama kita dapat kawal tingkah laku kita. Dan dengan kata lain tuan-tuan, kalau kita tahu NLP ini, kita bukan saja dapat mengawal diri kita, juga kita dapat membantu mengawal pelajar-pelajar kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita tahu bahasa minda murid, kalau kita tahu bagaimana cara murid berfikir, kalau kita dapat pengaruhi emosi mereka, dan tuan-tuan dengan mudah kita dapat mereka dapat mengubah tingkah laku mereka sendiri. Kalau kita nak pelajar kita fokus dalam kelas, kalau kita nak mereka meningkatkan murid dalam kelas, insya-Allah dengan NLP ini dia banyak boleh membantu tuan-tuan. Okey. Kita tengok bagaimana NLP bermula. Okey tuan-tuan. Kalau di sekitar tahun 1970-an, Dr. Richard Bandler dan juga John Grinder, dia telah mengkaji beberapa orang yang berjaya menyusun maklumat-maklumat melalui dapatan kajian mereka. Rupa-rupanya tuan-tuan, rupa-rupanya orang berjaya ni dia punya fikiran yang sama, mempunyai cara berfikir yang sama, mindset yang sama, cara keluarkan idea, cara berinteraksi, emosi, cara bertindak, dan mereka berkumpulkan ini menjadikan satu sains, dan sains inilah dikenali sebagai NLP. Okey, bahasa mudah macam ni tuan-tuan. Secara mudahnya saya nak kata bahasa layman atau bahasa mudahnya, kita kata contohnya waktu kecil-kecil cikgu kita tanya atau ibu bapa kita tanya, masa kecil nak jadi apa ya? Kita pun kita jawab, kita nak jadi doktor, ada yang nak jadi polis, ada yang kata nak jadi jurutera, ada yang kata nak jadi usahawan contohnya. Jadi bila dilanjutkan persoalan itu tuan-tuan, kalau nak jadi doktor macam siapa? Kita kata nak jadi doktor macam Prof. Dr. Muhaya contohnya. Jadi kita katakan bahawa orang dengan kita mencari orang yang cemerlang sebagai model atau ikon,
Jadi tuan-tuan dan puan, sains memodelkan orang yang berjaya inilah juga yang digunakan sebagai kajian NLP. Jadi tuan-tuan, ini pengasas dia dua orang, Dr. Richard Bandler dan juga John Grinder. Seorang dalam bidang matematik dan seorang dalam bidang profesor dalam bidang linguistik. Okey tuan-tuan, ini Dr. John Grinder dan juga Dr. Richard Bandler, mereka telah mengkaji beberapa orang hebat dalam dunia bidang masing-masing, di antaranya Fitfels, Virginia Satir, Josh Patterson, Milton Erickson dan ramai lagi tuan-tuan. Dan secara mudahnya dikatakan NLP itulah the study of human excellence atau the study of human behavior atau the study of human modeling. Okay. Seterusnya, kejayaan pendidikan abad 21 bukan bergantung kepada gadget yang canggih atau internet, ataupun peralatan, tetapi peranan guru lah yang perlu diperkasakan sesuai dengan abad baru. Jadi tuan-tuan, peranan guru yang paling penting tuan-tuan dalam bidang pendidikan adalah sebagai ejen perubahan. Teknologi, peralatan ini adalah hanya sebagai pemangkin atau disebut sebagai enabler. Kalau di Kementerian Pengajian Tinggi tuan-tuan, saya pernah hadir di UPM, di Future Classroom, mereka sangat memperkatakan benda yang sama tuan-tuan. Kelas itu sangat canggih tetapi disebut oleh penyelaras Future Classroom, dikatakan apa yang nak diperkasakan bukanlah teknologi itu tetapi ialah program talaki yang dijalankan oleh Universiti Putra Malaysia itu, yang mana akhirnya dapat mengakhirkan graduan bukan saja bijak teknologi tetapi juga mempunyai adab yang tinggi. Yang inilah yang tuan-tuan pendidikan abad ke-21 itu. Okay? Jadi secara ringkasnya, kesimpulannya, NLP dikatakan aplikasi NLP sebagai apa saja teknik yang dapat membuat perubahan dengan pantas. Okey, tuan-tuan, ini ada beberapa nama dalam NLP yang saya belajar. Tujuannya kalau tuan-tuan lepas ni tak cukup tuan-tuan dalam masa 2 jam ini untuk belajar NLP, sebab saya belajar hampir 40 jam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak direngkaskan dalam masa 1 jam ini memang tak cukup. Jadi saya letakkan nama-nama ini supaya tuan-tuan boleh dapat jumpa mereka dan membuat lanjutan. Tuan-tuan, NLP ini di antaranya orang mempopularkannya antaranya Anthony Robbins, seorang penceramah hebat daripada Amerika Syarikat. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube dia. Kemudian Dr. Michael Hall, iaitu presiden kepada Neurosemantik Dunia. Kemudian saya berguru NLP ni dengan Tuan Haji Mat Taimmat. Jumala Murtazam dan Pak Aziz. Jadi di antara guru-guru saya ni tuan-tuan, Anthony Robbins, Muhammad Rizal Hassan, Fazli Yusof, yang ni Fazli Yusof, Cik Mat Taimmat, Haji Mat Taimmat, Pak Aziz dan juga Pak Mujalla, Pak Jumala Murtazam. Jadi Pak Mujalla ni di antara orang yang telah memberi saya peluang belajar NLP di Indonesia secara percuma tuan-tuan. Sangat menyeronokkan. Okey. Okey, apa dia sebenarnya tuan-tuan? Yang penting dalam NLP ini ialah tentang kajian tentang perubahan fikiran. Change, mind change. Okey tuan-tuan, perubahan fikiran adalah fokus utama dalam NLP. Jadi tuan-tuan bila sebut NLP, dia bukan bagusnya tentang diri kita, tetapi betapa bagusnya yang tuan-tuan inginkan. Jadi kita akan beritahu kepada pelajar kita, bukan bagusnya diri mereka tetapi bagus apa yang mereka tetapkan. Terus ke sesi satu yang penting pada pagi ini, iaitu mewujudkan keadaan puncak diri. Tuan-tuan perempuan, dalam pedagogi kita belajar tentang dipanggil set induksi. Kita lebih tuan-tuan dalam NLP, sebelum kita nak buat set induksi, ada satu lagi yang lebih penting daripada set induksi tuan-tuan, iaitu mewujudkan keadaan puncak diri yang disebut sebagai NLP state management. Okey, apa dia katakan NLP state management?
Okey, NLP state management dikatakan keadaan diri adalah perbezaan antara kejayaan dan kegagalan. Tuan-tuan, sebelum nak masuk ke kelas tuan-tuan dalam NLP ataupun sebelum nak memulakan tugas atau sebelum nak memulakan apa saja bidang tuan-tuan, dikatakan state management ini keadaan yang sangat penting kerana dikatakan dia adalah perbezaan antara kejayaan dan kegagalan. Begitu. Katakan state management sebagai menuju puncak diri kerana minda, tubuh dan emosi mestilah dalam keadaan yang bulat, mestilah keadaan congruent, mesti dalam keadaan bersatu, barulah dapat mewujudkan puncak diri. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berada dalam kelas, badan berada dalam kelas, tapi fikiran tak tentera, masih fikirkan tentang hal rumah contohnya, atau hal kerja semalam contohnya, kemudian otak berserabut, jadi dah tentulah tidak dapat menguruskan pelajar sendiri. Dalam NLP tuan-tuan, perkara pertama sebelum kita mengurus pelajar kita kena urus diri kita dulu. Kita kena urus diri kita, kena pastikan minda kita, tubuh kita, emosi kita berada dalam keadaan itu konsep dia. Dan dalam masa sama, kita juga akan menggunakan teknik yang sama kepada pelajar kita. Jadi sebelum tuan-tuan, bila nak memula kelas, pastikan kita lihat pelajar kita dan keadaan mindanya bersedia juga, tubuhnya bersedia juga, emosi dia bersedia juga. Jangan tuan-tuan ke pelajar kita sedang tidur, kita biarkan. Pelajar kita sedang berlari-lari atau pelajar kita keluar masuk kelas, kita biarkan. Ini adalah satu keadaan yang sangat-sangat tidak sesuai dalam memulakan pengajaran. Jadi apa beza tuan-tuan ni dengan state management? Apa bezanya state management ni dengan set induksi yang dibuat dalam kelas? Tetapi dikatakan state management ni lebih mendalam. Kita nak lihat emosi, bagaimana emosi keadaan pelajar-pelajar kita ketika itu. Bagaimana keadaan emosi kita ketika itu. Kerana dikatakan dalam perhatian yang diberikan seperti diarahkan oleh niat. Dengan kata lain, state management ini juga ialah berkaitan dengan penetapan niat. Kita nak pelajar kita betul-betul mempunyai niat yang bulat, niat yang jelas semasa duduk dalam kelas. Okey. Okey tuan-tuan, bila sebut pasal niat, okey, atau matlamat atau juga disebut sebagai goal, kenapa tuan-tuan matlamat itu tidak memberi rangsangan? Kenapa matlamat tidak memberi rangsangan? Okey, kalau kita lihat, kita nak tuan-tuan bagaimana niat itu seperti gambar ni tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok gambar bagaimana anak ini begitu menghayati aiskrim tu, mungkin keadaan panas, mungkin dalam keadaan rasa. Kalau tuan-tuan tengok gambar tu, dia punya muka dia, punya perasaan dia, rasa kesedapan aiskrim tu tuan-tuan. Begitulah kita nak keadaan pelajar kita dalam kelas. Di mana supaya kita hingga dapat membuat visualisasi, dapat bayangkan tuan-tuan. Okey, seperti yang saya katakan bahawa dalam state management, prasyarat yang paling penting ialah keadaan emosi pelajar pada ketika itu. Dia menjadi hukum yang paling utama dalam melakukan sesuatu. Okey, jadi kita boleh tetapkan kepada pelajar kita apa yang dia kena waktu dia nak mulakan pelajaran atau niat dia. Jadi kita boleh tanyakan kepada pelajar kita, okey, apa state awak pada hari yang awak nak pada hari, apa niat awak belajar pada hari ini? Contohnya saya nak fokus, saya nak bertenaga, saya nak berperhatian pada guru dalam kelas. Ini contoh bagaimana penetapan
dalam sesi pengajaran, dia tuan-tuan anak-anak kita ni dia fikiran dia macam iceberg tuan-tuan. Yang kelihatan ialah di atas tu sebenarnya hanya sekitar 10% saja yang ingitan jangka pendek, yang logik, yang rasional. Tetapi dalam NLP ni tuan-tuan yang kita nak ialah supaya kita dapat congkilkan minda separa sedar mereka, kepercayaan mereka, emosi mereka yang lebih mendalam lagi. Yang penggunaan minda separa sedar inilah yang kita nak pelajar-pelajar kita nak terapkan di dalam kelas kita. Okey, jadi untuk itu tuan-tuan, untuk sesi satu ini kita dapat mantapkan dengan self incantation supaya dapat menggerakkan neurologi kita. Okey, Tanis cakap pada diri sendiri, every day, in every way, I am better and better. Dan kita boleh gunakan pada pelajar kita bahawa setiap hari dan setiap masa saya lebih baik dan makin baik. Okey tuan-tuan, kita masuk sesi yang kedua. Sesi mencipta matlamat. Okey tuan-tuan, boleh kita mulakan? Okey, sesi yang kedua tuan-tuan, mencipta matlamat. Ramai tuan-tuan orang bercakap pasal matlamat yang disebut juga sebagai goal atau mencipta sebagai target. Tuan-tuan, kenapa matlamat penting? Orang yang bekerja tanpa matlamat, umpama main bola, tak ada tiangga. Macam pelajar kita kalau dia belajar tak ada matlamat, seperti main bola tak ada tiangga, dia akan berpusing-pusing dan tak jelas. Okey. Jadi tuan-tuan, pada sesi yang kedua ni NLP sangat menekankan tentang konsep mencipta matlamat yang jelas. Adakah selama ini pelajar kita tak ada matlamat tuan-tuan? Ada. Tetapi sejauh mana matlamat itu dapat merangsang mereka untuk menjadi pelajar yang lebih baik, pelajar yang lebih fokus. Bagaimana matlamat itu dapat menarik minat mereka untuk belajar. Bagaimana menarik minat mereka untuk bertindak dalam kelas. Jadi salah mencapai kerana matlamat itu tidak jelas. Okey tuan-tuan, saya nak berkongsi tuan-tuan dalam mencipta matlamat dan NLP disebut sebagai Wolfram Outcome. Okey. Disebut sebagai pembina matlamat sempurna atau Wolfram Outcome. Okay, apa yang dikatakan Wolfram Outcome? Okay, tuan-tuan, impian ini adalah rangsangan motivasi yang paling besar dimiliki oleh orang yang sangat berjaya. Jadi orang yang sangat berjaya ni tuan-tuan, dia punya matlamat yang jelas, dia mempunyai impian apa yang mereka nak capai. Okay tuan-tuan, kita kena meneroka matlamat dan impian ini, okay? Supaya bukan saja guru yang mengajar atau pensyarah mengajar mempunyai matlamat, dalam masa yang sama juga pelajar mempunyai matlamat, okay? Yang sempurna ini. Okay, contoh saya bagi 3 tips. Sempurna. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama, ramai orang meletakkan matlamat. Tetapi tidak bertanya pada diri sendiri soalan-soalan yang terperinci. Bila nak letakkan matlamat, kena jelas apa yang dimahukan. Jadi saya tanya pada tuan-tuan, bila kita nak letak matlamat, tuan-tuan kena tanya, okay? Soalan-soalan seperti apa, kenapa, siapa, di mana, bagaimana, supaya matlamat itu lebih jelas. Jadi nak letakkan matlamat tuan-tuan, kita kena tanya seperti seorang reporter sedang bertanya kepada kita. Begitu contohnya. Jadi kalau dapat jawab soalan-soalan ini dengan jelas, yakin, maka dengan sendirinya dapat bentuk matlamat yang sempurna. Ramai orang tidak berjaya kerana matlamat tidak jelas tuan-tuan. Bila matlamat kena terperinci, pelajar-pelajar boleh membuat imajinasi. Okey, bila matlamat dah jelas, langkah kedua ialah boleh bayangkan dan boleh imajinasikan. Contoh. Contoh tuan-tuan. Contoh, kalau tuan-tuan katalah peminat aiskrim. Jadi, katalah saya nak belanja tuan-tuan makan aiskrim.
kena tanya soalan-soalan yang detail. Contohnya, tuan nak makan aiskrim apa, nak perisa apa, macam-macam perisa. Ada perisa jagung, ada perisa keladi, ada perisa coklat, ada perisa vanila. Okay. Dan terkini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok gambar ini, ada perisa ada topping pula tuan-tuan. Ada topping telur, ada topping ikan bilis, kacang, macam-macam pilihan. Tuan-tuan juga ada pilihan nak makan dalam mangkuk atau nak makan dalam kun. Okey. Dan apabila kita bayangkan tentang aiskrim tadi, apa yang berlaku ialah wow, kita rasakan bahawa aiskrim tu seolah macam sudah ada dalam mulut kita. Kita dah rasa meleleh dah liu. Seolah-olah kita nak aiskrim tersebut kan. Jadi begitulah kita nak cipta matlamat sehingga dia bukan saja dapat menyatakan katalah nak 10A1 contohnya. Tetapi dia kena jelas, matlamat itu kena jelas. A itu subjek katalah matematik. Kemudian dia detailkan lagi topik-topik supaya mereka dapat kenal pasti bahawa topik-topik mana yang mereka lemah dan mereka dapat mantapkan. Jelas dan detail tuan-tuan. Dia dan juga bukan setakat dia jelas dan detail tetapi juga diletakkan emosinya di situ. Maksudnya pelajar-pelajar kena dapat rasakan bahawa bagaimana keadaan jika mereka berjaya mendapat 10A1 itu, dan guru-guru kena gerakkan, kena memberi bayangan itu kepada pelajar-pelajar. Bayangkan matlamat atau impian seperti aiskrim ni tadi, seperti gambar rajah anak-anak yang sedang makan aiskrim tadi. Dia sebenarnya tuan-tuan tubuh, otak, tubuh dan emosi dia akan mengarahkan kejayaan seperti yang diharapkan. Kalau istilah sekarang dipanggil law of universal extension. Sebenarnya akan menarik kejayaan. Okey. Okey, langkah ketiga. Bila kita dah dapat bayangan tadi, impian tadi, okey. Langkah seterusnya kena tulis matlamat tersebut. Kena gambarkan matlamat tersebut secara visual. Contohnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak matlamat nak murid fokus dalam kelas contohnya, tuan-tuan kena letak mungkin di meja tuan-tuan gambar-gambar, contohnya foto-foto saat yang betul happening. Matlamat itu kena catat, kena tulis tuan-tuan. Matlamat itu kena letak di tempat yang selalu dilihat, selalu ditengok. Kerana bila lihat hari demi hari demi hari, sebenarnya body, mind and soul akan tertarik untuk mengilangi, untuk mencapai hajat matlamat yang dikehendaki itu. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Okey, seperti gambar ini tuan-tuan, kita nak dalam keadaan ini matlamat dicipta oleh pelajar-pelajar kita. Dapat menghayati, dapat merasakan seolah-olahnya kalau mereka nak 10A1 mereka boleh bayangkan mereka sudah berada di atas pentas, mereka sedang memegang scroll 10A1, mereka seolah macam terdengar suara-suara ucapan tahniah daripada Tuan Pengetua, ucapan tahniah daripada ibu dan ayah. Ibu dan ayah dalam keadaan menangis suasana itu, berbayang seolah begitu, nampak begitu dramatik sekali tuan-tuan. Ini yang kita nak. Okay. Dan mungkin untuk membantu bagaimana nak mencipta matlamat yang sempurna itu mungkin boleh menggunakan konsep SMART. Specific, measurable, achievable, boleh dicapai, real atau nyata, atau menggunakan time bound atau timeless. Ada buat dia punya pemaksaan. Okey, mengakhiri sesi kedua saya pada pagi ini tentang konsep inkantasi. Okey. Konsep 3N, nothing and nobody can affect me negatively.
Cakap tuan-tuan, nothing and nobody can affect me negatively. Okey, kita masuk sesi yang ketiga, mengenal pasti sistem representasi diri. Okey tuan-tuan, dalam NLP kita kena pasti sistem representasi diri kita dan juga sistem representasi pelajar kita. Apa yang dikatakan sistem representasi? Ada konsep VAK. Sebenarnya dia ada VAKOG, tetapi dalam kelas kita lihat konsep yang pertama tentang karakter visual. Sebenarnya pelajar kita dia ada belajar atau mencerap maklumat melalui mata, ada pelajar kita mencerap maklumat melalui telinga, dan ada juga pelajar mencerap maklumat melalui sentuhan. Okey, melalui sentuhan. V visual, A auditory dan K kinesthetic. Okey tuan-tuan, bagi pelajar-pelajar kita yang belajar melalui karakter visual, biasanya pelajar kita begini, dia akan bicaranya agak cepat. Okey, dia akan bercakap dengan agak laju. Yang kedua, pelajar-pelajar kita punya karakter visual biasa suara dia lantang. Kalau bercakap macam saya tuan-tuan, cakap sambil tangan gerak-gerak tuan-tuan kat mana guru besar pagi ni? Pelajar kita cakap, tadi saya nampak guru besar dekat depan ni, lepas tu tak tahu dia pergi ke atas ke. Dia cakap sambil bergerak-gerak. Biasanya orang yang visual ni dia mementingkan penampilan dalam berpakaian. Okay, tuan-tuan? Biasanya kalau pakai baju yang dia jaga segi warna, penampilan, biasanya orang ini ialah orang yang visual. Kalau kita lihat contohnya rakan-rakan kita di pejabat, tuan-tuan, kalau dia sangat mementingkan penampilan, itu di antaranya kita boleh kata di antara cara kita nak detect orang yang memiliki karakter visual. Okey, kemudian orang kita visual dia mudah ingat apa yang dilihat berbanding apa yang didengar. Jadi tuan-tuan, bagi pelajar, kalau pelajar visual, kita kena banyak bagi supaya mereka lihat daripada kita bercakap-cakap. Okey, seterusnya orang kita visual, dia lebih suka membaca, lebih suka, mereka kena baca sendiri tuan-tuan. Kalau tidak, dia akan jadi macam gambar ni, dia akan cepat bosan. Okey, kalau dia membaca sendiri, dia akan cepat tidur. Dan mereka ni orang visual ni dia cepat membaca sesuatu, cepat faham tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mengajar, dia akan cepat tangkap. Tetapi orang ini juga akan cepat lupa sesuatu. Okey, kita masuk gaya belajar yang kedua. Kategori visual. Tuan-tuan, orang yang kita belajar mencerap maklumat melalui visual atau melalui telinga ini, gaya belajarnya, yang belajar melalui visual atau melalui mata ini, kita kena banyakkan letak gambar-gambar atau diagram ataupun peta minda. Okey tuan-tuan, macam ni tuan-tuan Bagi orang pelajar-pelajar kita, kalau kita tahu mereka adalah orang yang visual, kita banyakkan sesi-sesi pengajaran menggunakan gambar, diagram, peta minda, boleh diwarna-warnikan. Kerana ini akan memberi rasa. Yang kedua, gunakan highlighter. Warnakan. Mereka sangat suka dengan warna-warna. Sangat suka. Atau kalau membaca buku, cari buku yang ada ilustrasi, banyak gambar-gambar. Atau kita gambarkan. Kena banyak gunakan multimedia. Contohnya video, banyak-banyakkan guna multimedia. Okay? Membaca, kalau membaca tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku, kalau tuan-tuan orang visual, kena letak penanda buku. Kenapa tuan-tuan, ada sebab. Okey, bagi karakter auditory, bagi pelajar kita yang punya karakter auditory, bila mereka mencerap maklumat melalui telinga, okay, tuan-tuan, biasanya kalau kita nak kenal pelajar ini, dia suaranya lembut, perlahan, sentimental, suara dia sangat lembut tuan-tuan. Orangnya dikatakan sangat dapat menarik hati kita. Itunya orang yang pelajar-pelajar yang mencerap melalui auditory, dia mudah tangkap melalui apa yang dia dengar, bukan apa yang dia nampak tuan-tuan.
perkataannya baik seperti satu susunan, satu demi satu tuan. Kalau orang auditori dia bercakap, satu tum, tum tum, tum tum, tum tum, satu, satu, satu. Biasanya orang ini percakapannya agak sangat sopan tuan. Terganggu dengan suasana yang ribut. Kalau dalam kelas dengan bising, hewok, orang-orang auditori ni sangat terganggu tuan-tuan. Dia akan dia rasa macam dia rasa macam sangat membosankan, sangat mengganggu dia. Jadi tuan-tuan, kalau anak kita di rumah tuan-tuan, kalau dia seorang yang auditori, kalau rumah sentiasa bising, bercakap, bunyi TV, banyak bergaduh dan sebagainya. Kalau pelajar-pelajar atau anak-anak kita auditori ni tuan, dan orang auditori ni dia punya cakap fasih, bijak berkomunikasi, dapat mencairkan hati kita, dan bila dia bercakap idea tu tuan sangat bernas, dan orang begini ada potensi menjadi editor yang hebat. Bagi pelajar ni gaya auditori, gaya belajarnya tuan-tuan, kena belajar di tempat yang sunyi. Jadi ini jadi tak mungkin lah tuan-tuan, mungkin bawa pelajar kita ke perpustakaan dan sebagainya. Rakaman suara sangat membantu. Jikalau di universiti mungkin letakkan MP4, MP3 untuk pelajar rakam balik suara pensyarah atau guru supaya pelajar kita boleh dengar balik rakaman suara. Jadi dengan ini pelajar akan mudah fokus dan mudah cepat belajar tuan-tuan. Beri tumpuan dalam kelas. Jadi pelajar auditori ni dia kena duduk di hadapan tuan-tuan. Kalau kita tahu pelajar memberi tumpuan yang lebih dalam kelas. Kena banyakkan program diskusi. Bagi pelajar auditori kita tahu kita kena letak mereka kerja berkumpulan, kerja forum dan sebagainya. Jika mereka banyak berdiskusi, jadi mereka akan lebih cepat tangkap. Dan mereka biasanya orang auditori dia akan membaca dengan lama. Kalau dia baca, tuan-tuan, kalau kita perasan orang auditori dia akan baca teks dengan keras. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila dia baca teks, dia nak suara, dia nak telinga dia dengar tuan-tuan. Dan biasanya pelajar jenis ini dia suka belajar dengan muzik. Kadang-kadang kita perasan pelajar kita, boleh ke belajar sambil belajar dengan muzik dan sebagainya. Ini tuan-tuan memang dalam kajian orang auditori ni dia begitu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat mengajar dengan lirik lagu, dia lagi cepat ditangkap oleh orang auditori ini. Okey, seterusnya. Kenapa pelajar yang ada karakteristik? Yang pertama dia berbicara agak lambat. Lambat buat keputusan. Tak suka jika diminta buat keputusan cepat. Contoh tuan-tuan, kita tanya soalan, okey, A, B atau C? Kita guru kadang-kadang kita kata, cepatlah, mana satu? Kadang-kadang kita tu sebab kita kena kenal pasti karakteristik ini. Dia mereka memproses agak lambat tuan-tuan. Bukan kerana dia lembab, tetapi kerana memang jenis pelajar ini dia buat keputusan agak lambat. Dia untuk pelajar yang begini, dia bosan kalau dalam kelas tak ada aktiviti. Dan confirm mereka tak fokus dalam kelas kalau asyik cakap saja tuan-tuan. Jadi pelajar jenis ini dia suka aktiviti, dia suka buat sesuatu tuan-tuan. Mereka yang kena statik ni dia boleh buat 2-3 kerja, 2-3 aktiviti tuan-tuan dalam kelas. Kerana mereka kepada sentuhan dan komunikasi, menggunakan perkataan yang mengandung aksi, suka permainan yang mengasyikkan. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, kalau pelajar kita suka aktiviti game dan sebagainya, ini kita nampak tuan-tuan, karakter yang jelas bagi orang kinestetik. Jadi bagaimana, dan biasa orang kinestetik dia suka kalau ada peralatan-peralatan. Dan kalau belajar dengan orang kinestetik, dia suka berdiri dekat dengan orang yang berbicara. Dan juga orang kinestetik dia sangat-sangat terperinci tuan-tuan. Dia akan tanya satu demi satu. Kadang-kadang kita
dalam bidang pekerjaan tuan-tuan, kadang-kadang dalam mesyuarat kita perasan ada pelajar, ada kawan-kawan kita yang tanya ni, sangat terperinci tuan-tuan. Ini di antara contoh-contoh orang kinestetik. Okey, bagaimana gaya belajar? Bagaimana guru nak menerapkan gaya pembelajaran bagi anak-anak atau murid-murid yang kinestetik? Okey tuan-tuan, berjalan contohnya, study group, buat demonstrasi, ulang kaji, lautan sambil belajar, banyakkan buat latihan, banyakkan soalan-soalan, banyakkan data-data praktikal, buat jadual belajar. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang bagi pelajar-pelajar kita yang mencerap melemah dengan cara kinestetik, kena banyakkan aktiviti tuan-tuan. Okey. Dan banyakkan sesi pertanyaan. Okey. Yang terakhir untuk pagi ini tuan-tuan, sistem kepercayaan diri. Dan inilah paling penting tuan-tuan, menjadi sebab yang paling penting kepada pelajar kita, iaitu kita nak menerapkan kepercayaan diri bahawa mereka mampu lakukan. Dan apakah persendirian yang terbesar? Tuan-tuan ingat tak cerita gajah? Saya percaya semua pensyarah, semua guru dalam tahu cerita gajah. Orang Sarkis telah menangkap seekor anak gajah di dalam hutan. Mereka bawa ke dalam tempat mereka, kemudian mereka latih gajah ini. Tetapi gajah ini telah diikat tuan-tuan. Anak gajah ini telah diikat dengan rantai. Tuan-tuan, anak gajah ini bila diikat dengan rantai, pada permulaannya ni apa tuan-tuan? Dia akan memerontak, dia akan langgar tu, dia akan nak putuskan rantai itu tuan-tuan. Tapi apa berlaku? Bila makin dia nak putuskan rantai, kaki dia makin sakit, kaki dia berdarah. Jadi akhirnya apa yang berlaku, hari demi hari dia rasakan bahawa rantai itu dia tak mungkin lepas daripada rantai itu. Kalau tuannya tak buka rantai, dia takkan lepas. Jadi tuan-tuan, gajah ini makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dia akan, pesimisnya akan jadi makin terbesar. Dia akan rasa dia tak boleh buat. Gajah ni rasa macam tidak memungkinkan dia lepas. Jadi kita ini tuan-tuan, untuk nak, dia rasa macam dia tak boleh buat, dia tak mampu, dia tak pandai. Okey, ini sistem kepercayaan ini sangat-sangat buruk natijahnya. Okey, diharapkan dalam NLP tuan-tuan, 3 teras mengubah diri ini dapat dibuat setiap hari. Okay, tuan-tuan, kita yakinkan kepada pelajar kita bahawa dia boleh berubah. Kena yakinkan pelajar kita, beritahu dia bahawa saya mesti berubah. Dia mesti datang daripada diri dia sendiri tuan-tuan. Saya mesti berubah. Okay? Kena yakin kepada pelajar kita bahawa hanya saya yang boleh mengubahnya. Kalau kita tanya, kita nak ubah diri kita, kita kena yakin tuan-tuan bahawa setiap perubahan diri boleh berubah. Saya mesti berubah. Hanya saya yang boleh mengubahnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak pelajar kita fokus, nak pelajar kita minat, kita kena yakinkan kepada pelajar kita untuk mengubah diri, bahawa dia kena yakin tuan-tuan, saya mesti berubah. Saya yang mesti buat. Saya yang mesti mengubahnya. Semangat ini, tahu menetapkan matlamat diri, tahu impiannya, insya-Allah tuan-tuan, dia akan pasti dapat mengubah diri. Dan terakhir daripada saya, inkantasi diri untuk menggerakkan neurologi kita pada pagi ini. Kita kena yakinkan kepada kita, I'm at my best, I'm a winner. Okay? I'm at my best, I'm a winner. Cakap lagi dan lagi. Kena cakap hari demi hari, I'm the best, I'm a winner. Kita adalah seorang juara. Kena yakinkan kepada pelajar kita, hari demi hari tuan-tuan. Kena cakap lagi dan lagi. Okay? Okey, soalan yang terakhir, know how to ask. Kalau kita tahu bertanya soalan tuan-tuan, sebenarnya soalan adalah jawapan. Kalau pada pelajar kita tahu dia bertanya soalan tuan-tuan, sebenarnya dia sudah belajar sesuatu tuan-tuan. Dia sudah ada jawapan. Okey. Jadi kalau pelajar kita bertanya, sebenarnya
sesi pengajaran kita itu sudah berjaya tuan-tuan. Jadi untuk saya tuan-tuan, jika tuan-tuan ada nak bertanya soalan, sila tanyakan di ruangan komen, okey. Tanyakan di ruangan komen dan insyaAllah jika ada kesempatan, saya akan jawab terus kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey. Kerana soalan adalah jawapan, question are answers tuan-tuan. Okey. Saya rasa sampai itu saja masa yang saya ada pada saya. InsyaAllah semoga selepas ini kita dapat terus lagi belajar tentang NLP ini. Sebenarnya ini hanya sebagai tak sampai 2 atau 3% tentang keseluruhan ilmu NLP itu. Jadi mungkin dengan masa yang ada ini sangat tidak cukup untuk saya menjelaskan tentang NLP. Mungkin akan datang kita boleh bertemu lagi tuan-tuan untuk mempelajari atau mendalamkan lagi NLP ini. Tapi tuan-tuan, kalau tak silap saya, ada beberapa YouTuber yang telah menyatakan bahawa NLP disebut juga kajian NLP keberkesanannya hanya 18% dia disebutkan di situ. Cuma pada saya tuan-tuan, Waimah keberkesanan 18% sekalipun melalui kajian dia, sebenarnya jika ia dapat membantu pelajar kita, dia juga adalah satu ilmu yang terbaik juga tuan-tuan. Tapi sebagai ahli akademik, saya pun mempertikaikan kajian dia juga tuan-tuan. Dengan kita pun tak tahu siapa dia punya responden kajian dia kan. Jadi apa tuan-tuan, InsyaAllah lepas ini kita berjumpa lagi untuk mendalami ilmu Neuro Linguistic Programming. Neuro ialah berkaitan dengan sel otak, linguistik ialah bahasa dan programming ialah atau cara. Okey, terima kasih daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata akhir tersebut, majlis mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita Tuan Haji Muhammad Amin bin Said. Sesi yang menarik dengan beberapa contoh dikongsikan. Sebenarnya kita sebagai pendidik perlulah kita mengenal ciri-ciri pelajar kita supaya kita dapat meningkatkan fokus minat dan motivasi mereka semasa kita merancang strategi dan juga melaksanakan PDP kita di bilik darjah. Seperti juga yang disampaikan oleh penceramah kita, walaupun dalam era pendidikan terkini penggunaan teknologi penting, namun teknologi adalah sebagai enabler sahaja ataupun sebagai pengupaya ataupun pemakin. Kita lah sebagai guru yang perlu menggunakan teknologi ini sebagai bahan bantu untuk meningkatkan interaktiviti PDP supaya dapat meningkatkan minat dan fokus pelajar. Ya. Jadi kepada semua peserta yang ingin mengemukakan sebarang pertanyaan atau memberikan pendapat, anda bolehlah mengemukakan mesej pertanyaan dengan menaip dan postkan di laman YouTube ini ataupun di Facebook, dan jangan lupa masukkan bersekali nama penuh anda untuk register rekod di SPL KPM. Terima kasih kepada semua peserta. Semoga terus menyertai sesi bicara pendidikan 4.0 @PG KPT dalam sesi-sesi yang seterusnya pada masa akan datang yang akan dimaklumkan melalui portal rasmi dan platform media sosial. Dengan pelbagai tajuk lain yang menarik dan relevan dengan pendidikan terkini, insya-Allah. Jadi dengan itu selamat berjumpa lagi. Kita jaga kita dan terima kasih.